Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak tu Lean. Kita sikit lagi nak masuk tahun baru 2022, tapi adakah badan korang masih berlemak, masih boroi, masih gemuk? Jangan risau, sebab sempat je kalau korang nak buang lemak, nak kurus, nak buang korang punya boroi dengan program Lemak tu Lean. Program yang kita buat secara virtual, bermakna korang boleh buat dekat mana-mana saja, tak ada komitmen masa, tak ganggu korang punya rutin kerja. Dan kita juga tak guna apa-apa alat, tak guna apa-apa produk, apa-apa ubat. Semua kita buat secara semula jadi. Metod Lemak tu Lean juga adalah sangat-sangat efektif dan memberikan kesan yang sangat pantas. Korang dapat rasa perubahan, korang boleh nampak perubahan seawal 7 hari. Dan lebih daripada 6,000 orang dah pernah menyertai program Lemak tu Lean dan alhamdulillah sukses rate kita adalah 100%. Tak ada lagi orang yang gagal. Ini adalah sesi terakhir kita sebelum masuk ke tahun 2022. Kita hanya ada 2 batch sahaja. Yang paling penting, ini adalah program dan metod yang paling murah dengan hanya RM89 saja. Special untuk sesi yang terakhir untuk tahun ni, korang boleh dapatkan diskaun istimewa, masa terhad, slot terhad. Jadi jangan terlepas, join sekarang Lemak tu Lean. Takkan korang nak bawa korang punya boroi, korang punya lemak tu pergi ke tahun depan. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang dan jom join program Lemak tu Lean. Okay, first kali saya nak beritahu nama saya Amizan lah. Tadi kenali sebagai Mizan Majid lah. Okay. Alright, so umur saya muda lagi. Tak cukup pakai ramai. Alright, 24. Bekerja sebagai rider lah. Foodpanda. Kalau tahu latar belakang kalau kat YouTube saya lah. Saya buat YouTube ni asalnya 3 tahun lepas. Buat suka-suka je waktu tu. Buat suka-suka, lepas tu start buat konten, buat unboxing yang 11 Pro Max tu. Itu yang start macam apa kata saya teruskan. Mula-mula buat unboxing, review segalanya lah. Lepas tu try masuk pula konten, buat prank apa semua macam tu lah. Apa niat sebenar engkau buat channel YouTube? Okay, kalau siapa yang kenal saya, mana saya punya follower saya lah, saya berminat buat video, suka buat video suatu benda video macam bukan lebih kepada konten, macam suka buat video, lepas tu suka edit dan suka post lah. Maknanya mana nak tunjuk dekat orang, maknanya hasil saya suka buat video betul, saya tunjuklah saya punya bakat apa semua. Saya cuba bercakap dekat kamera apa semua. Itu je tujuan saya buat. Tunjuk bakat saya lah dekat YouTube saya lah, channel YouTube saya sendiri. Saya tak fikir pasal duit pun. Kalau yang mana saya dapat macam nak cakap macam ni lah, macam saya dah orang panggil apa? Partner program, dah monetize orang panggil lah. Itu kayaknya rezeki saya lah kat situ. Maknanya saya punya karya kat situ, post, edit sendiri, buat video sendiri, edit sendiri, lepas tu tunjuk dekat orang apa semua yang kalau orang panggil, dah monetize tu kayaknya rezeki saya lah kat situ. Dah dapat surat pada Google AdSense apa semua. Mana dapat ilham buat video prank tu? Saya dapat video prank tampar getak orang dekat eskalator tu daripada satu channel dekat YouTube Indonesia. Kat Indonesia, saya tengok. Sebelum saya tak plan lagi nak buat benda tu. Saya tengok dulu dekat channel tu. Saya tengok kan. Saya tengok sendiri. Sebab saya tengok, saya gelak. Sebab saya tengok bukan rekod, tengok dia tampar orang. Saya tengok reaction orang yang kena gertak tu lah. So tengok, macam apa kata aku try buat, sebab kat Malaysia ni tak ada try yang lagi buat. Saya cuba tau. Saya ni saya suka mencuba. So saya tak tahulah benda ni akan terjadi, macam kena kecam apa semua. Caranya saya tengok dari segi kat YouTube Indonesia, saya tengok macam positif lah. Macam benda ni orang tengok. Kalau macam reaksi orang Malaysia, apa reaksi orang Malaysia bila seorang orang tu tampar dekat public tau. Macam kat public tu, apa dia reaction dia. Maknanya orang sekeliling kat situ lah. So bila saya post 2-3 hari tu, banyak yang kata tak boleh bro, ini bukan culture Malaysia, bukan, ini orang luar USA, bukan kita punya adat kat Malaysia. So saya rasa apa yang saya buat salah. Sebab lagi satu, saya tak, macam nak cakap macam ni lah, saya saya tak berbincang dengan kawan-kawan, dengan orang sekeliling saya lah. Saya terus buat macam tu lah ibaratnya. So terus okey lah, saya try buat lah macam tu lah. Mana pula dapat ilham nak buat video yang blindly matchmakekan orang tu? Matchmaking. Betul. Ya, macam saya panggil orang ni bertemu macam tu lah. Itu saya dapat. Betul. Yang matchmaking tu, sebab kat Malaysia tak tahu ada orang setengah YouTuber buat ke tak, tapi saya tengok daripada itu, saya ambil daripada idea sebab naik dekat saya punya home card. Sebelum saya nak buat konten tu, saya tengok dekat dia punya home, tahu kan, home YouTube tu, naik satu, sebab saya banyak tengok video prank, naik satu video prank daripada orang luar lah, orang barat, USA, tak tahu USA ke London ke tak tahu lah.
dia buat macam dia tegur orang, lepas tu dia tanya, lepas tu dia rapatkan dengan orang yang orang tak kenal tu. So bertegur lah. Saya dapat dari situ lah. Bila kau buat video YouTube prank ni, apa kau punya expectation penerimaan orang ramai? Satu yang masa saya buat video yang matchmaking tu, okay, saya buat video matchmaking tu sebab saya dah lama, kalau nak tengok balik saya punya tarikh, saya punya konten tu, dah setahun lepas saya tak aktif balik buat konten sebab saya busy dengan kerja saya kan. So saya nak try balik sebab saya post yang video unboxing, saya post video yang apa panggil, review saya punya Mac saya beli untuk edit PC. Tahu lah kalau kat situ ada tulis beli kursi apa semua. Okay, so bila saya buat benda tu semua, apa tadi soalan tadi? Saya lupa. Apa expectation sebelum nak upload video prank-prank tu? Apa expectation terhadap orang yang bakal menonton? Maknanya video tu awak tak upload lagi. Okay. Tapi so apa yang awak punya sangkaan terhadap orang punya penerimaan macam mana? Okay, sambung tadi So saya dah lama tak aktif dalam YouTube. So saya nak buat satu content prank tu. So macam nak aktif balik lah saya punya subscribe mana yang tak lama yang subscribe saya tu. So diorang tengok lah apa semua. So saya punya expectation dekat situ tak ada apa, cuma nak harapkan saya punya subscriber tengok balik lah. Saya aktif balik dekat saya punya subscriber tu lah. Tak ada fikir tentang nak orang kata tu publicity murah yang tak ada. No. Lepas dah tengok orang punya reaction, lepas dah tengok orang dah maki, orang dah kecam, orang dah semua ni kan, ada rasa bersalah tak? Lepas orang dah banyak ada bagi teguran lah. Kalau yang kecam saya tu, saya abaikan je kadang-kadang. Yang macam orang, dia macam bukan kecam, dia macam kecam, dia macam bagi saya nasihat tapi dalam pedas lah. Jadi saya ambil 1, 2, 3, 4 tengok. Oh, teruk sangat ke video aku ni. Saya pun buka saya punya PC, saya tengok balik 2, 3 kali saya tengok. Yalah, mungkin tak kena dengan adab Malaysia, culture Malaysia. So saya akui lah saya buat kesalahan kat situ. Saya tak bincang dengan orang sekeliling. So saya minta maaf lah kepada semua yang mana tengok video tu kurang sopan lah. Sebelum jadi viral tu, ada tak fikir 2-3 kali macam video ni agak-agak tak elok kot? Ada tak rasa macam tu? Ataupun tak fikir langsung? Saya tak fikir tak elok, saya fikir positif waktu tu. Maknanya macam matchmaking tu, nak bagi sebagai video tu, macam matchmaking, saya buat video tu, saya post, okay, harap rakyat Malaysia terima, sebab video ni dia ada macam, ni bagi saya lah, dia bagi macam bila orang tengok video ni, okay, so dia orang tak kenal, bertemu orang tak kenal, apa jadi? So dia orang boleh berborak tak? Itu satu. Yang escalator pula, apa jadi kalau contoh kat public, ada orang macam gila ke apa ke, tiba nak tampar ke, apa reaction orang dekat sekeliling, kat dalam mall tu, apa jadi? Macam tu. Lepas tu apa reaction yang berlaku yang kena gertak tu. Itu yang saya punya sangkaan. Apa orang panggil? Rasa saya lah. Itu je lah. Masa video matchmaking tu tak ada orang kecam langsung? Permulaan sebelum tak ada yang cakap tak ada. Maknanya sebelum prank gertak orang tu, sebelum viral lagi saya tak post lagi, yang matchmaking tu okey lagi. Orang macam ada terima. Yang kecam tu 2-3 orang lah. Bila saya post yang escalator tu dalam masa 2-3 hari tu, semua yang ramai yang tengok saya punya video lah, jadi yang kata semua jadi buruk lah, 1 kesilapan semua jadi buruk. Yang unboxing tu orang tutup, itulah. Cumanya yang lepas dah viral tu, diorang attack yang bagi pakcik tu, yang saya buang sopan tu. Saya tak respect orang tua lah yang tu. Yang tu yang diorang attack kat situ. Tapi sekali boleh saya nak cara baik lah, bukan cara macam, ya, abang pun faham kan? Jadi kalau tengok channel saya Faham. Macam mana kau ada keberanian untuk buat video prank dekat orang yang tak dikenali? Tak kisahlah video prank tu bagus ke, tak bagus ke, tapi macam mana kau boleh ada keberanian nak mengenakan orang dekat tempat public pula tu, dengan stranger pula tu? Macam mana kau boleh ada keberanian tu? Jenis saya ni, saya nak cakap satu, saya macam mana cakap? Saya suka mencuba. Sebab saya suka mencuba sesuatu tau. Saya suka macam aku boleh. Jadi saya beranikan diri. Saya buat orang kata macam luar landasan saya sendiri lah. Maknanya saya dulu saya sebenarnya tak berani benda tu, tapi saya buat, saya cuba. Luar landasan saya sendiri lah. Maknanya saya orang jenis macam pemalu, tapi saya cuba. Saya suka mencuba benda yang saya tak pernah buat, saya cuba. Tapi tu lah. Kira lebih kurang macam hati kering lah, macam tu lah.
hati kering. Tapi tak kata hati kering juga, saya cuba lah, benda suka mencuba macam tu lah. Benda ni dah jadi kes polis ke? Dah jadi kes polis, tapi saya sebenarnya juga mula-mula tak tahu lah benda ni jadi kes polis. Saya cerita kan. Saya tak tahu benda ni jadi kes polis. Lepas ada 2-3 orang lah tag saya dekat IG. Masuk dekat page dunia baru, dunia kisah dunia Awani. Saya pun terkejut lah, Awani masuk TV3 punya gempak punya Astro Gempak kan. Aku buat jana yang besar apa ni sampai libatkan kes polis ni kan. So saya pun panggil kawan saya, iaitu kawan saya yang buat dengan saya tu lah, Manwar tu kan. Saya pun panggil dia. Esok kita pergi IPD Brickfield, sebab benda tu kes dekat Brickfield lah, sebab saya buat kat Mid Valley kan. So dia ada orang buat buat report, tapi bukan mangsa, dia netizen. So saya pun beranikan diri dah pergi, sebab saya tahu saya buat salah, tapi tak adalah sampai jenayah untuk niat untuk membunuh orang apa semua, tak adalah. So saya pun pergi jumpa IPD, jumpa Inspektor Vera bahagian IO, Investigation Operation. Saya cerita dekat sini apa semua. Benda ni ialah sebenarnya netizen yang push, jadi terpaksalah orang ni kena lakukan lah benda ni. So saya bagi keterangan, bagi kerjasama dengan pihak polis apa semua, cerita apa semua. So kes masih dalam siasatan lagi. So harap tak ada gangguan apa-apa lah, tu sajalah. Lagi satu saya nak beritahu yang kalau nak panggil apa abang ke? Abang panggil ni lah. Panggil je lah apa-apa pun, tak kisah pun. Okay, abang. So yang dalam video tu perasan tak ada 2 perempuan lagi? Yang Chinese 2 perempuan lagi tu. Okay, so banyak yang cakap kalau kau dah minta maaf, better ada setengah orang cakap lah, banyak komen, better minta maaf dengan 2 perempuan sebab kau dah bersalah dengan dia apa semua kat sini situ tu lah. So dia ada DM saya. Okay, tapi bukan dia. Sebab dia nak private dia macam tak nak tahulah, takut saya ni cerita, saya ambil gambar dia, saya dah deal dengan dia apa semua, dah bincang dengan dia apa semua. So dia nak jaga privasi lah. Dia guna akaun kawan dia check dengan saya. So saya pun tak pasti, sebab saya percaya kat situ 50-50 lah. Sebab tak sure itu betul ke orang yang saya prank tu. Tapi dia check saya, dia cakap dia ada check saya lah. Tapi semua bukti saya dah bagi kat polis. Dia check pada bahasa Inggeris lah. Kalau cakap bahasa Inggeris saya tak perfect, tapi saya cuba terangkan dalam bahasa Melayu lah. Dia cakap dengan macam mana cakap ini ada cakap macam ni. Okay, saya bagi ringkas lah. Pada video ni secepatnya mungkin accept dekat situ, accept, take down. Kalau tak padam, saya akan buat ambil tindakan lah seterusnya. So boleh jadi kes polis apa semua kat situ lah. So saya pun dah padam. So bila dah padam kat situ, saya dah take down, saya minta maaf kat apa semua. Lepas tu dia bagi nasihat kat saya, tak salah orang nak buat plan apa semua kat sini. Cumanya dia cakap kat situ, saya translate, Google Translate tau. Saya sanggup Google Translate sebab tak faham bahasa Inggeris kan. So jadilah orang buatlah video yang bermanfaat, buat plan tak masalah, tapi dia ada manfaat, ada faedah kat situ. Lepas tu jadi YouTuber yang yang berguna ke apa tak, macam tu lah, dia puang. Dia pilih kat situ. So maknanya tak ada mangsa yang buat report lah. Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi lah. Cuma yang buat report ni yang netizen lah. Kalau ada, saya kena kalau dipanggil lagi sekali, maknanya saya kena masuk court lah. So maknanya itu mangsa lah. Sebab saya lepas buat prank tu, saya tahu minta maaf. Cuma 2 perempuan dengan 1 lelaki baju oranye tu tak sempat. Apa yang aku boleh cakap secara ringkas lah. Nak terima, tak nak terima, terpulang. Okay? Boleh. Kalau kau nak cakap kau buat YouTube pasal duit pun tak ada masalah. Tapi macam kau cakap, kau buat YouTube pasal kau punya passion lah, sebab kau minat. Bagus. Pasal duit tu tak ada masalah. Tapi kau jangan letak priority nombor 1 lah. Itu betul, macam kau cakap tadi, aku sangat setuju. Macam aku juga, ada duit ke tak ada duit ke, itu nombor 2, rezeki. Itu rezeki. Kita biar Allah yang tentukanlah. Aku tak cakap aku besar dalam YouTube ni, aku kerdil je. Tapi benda yang aku lalu dengan subscriber yang banyak macam ni, macam kau pun dah cecah 10,000 kan. Makin lama, makin kau dikenali, makin orang minta video daripada engkau, secara tak langsung Allah dah bagi tanggungjawab dekat engkau tau. Kau dah ada nama ni pun, sebenarnya benda tu tanggungjawab.
Tanggungjawab dengan siapa? Dengan masyarakat. Tapi kalau setengah tu cakap saya ni, bila video ni macam yang viral ni kan, diorang panggil saya gelar sebagai YouTuber sampah, saya macam jadi macam, weh, teruk sangat tu saya ni. Macam tu lah. Tak apa. Itu mungkin benda yang kau kena terima sebab obviously kau pun sedar kau buat salah lah. Tapi itu yang kita kena hadap lah. Aku jujur, ada masa aku koyak juga, ada masa aku akan trigger juga. Tapi Alhamdulillah, follower aku punya fans, aku punya subscriber semua memang cool gila. Diorang sentiasa menegur aku. Diorang sentiasa nasihatkan aku. Diorang ni lah yang banyak bagi tahu aku. Kat, Tulang belakang sabar, ni, Kat. tulang belakang. Sabar, betul. Sabar. Jangan abaikan, bukan jangan abaikan semualah. Setiap komen tu, walaupun kadang-kadang ada maki ke, ada apa ke, tapi kita ambil yang positif lah. Macam kau cakap tadi, orang kata video komen-komen yang berunsur nasihat tu kau ambil, bagus. Aku tak boleh nak suruh kau jangan buat video ni, jangan buat ni. Benda tu effort engkau, channel engkau. Tapi apa yang aku boleh nasihatkan dekat engkau, okey, dia senang je lah. Kita buat video ni untuk orang tengok. Betul. Adakah kita nak buat benda yang orang tak suka? Contohlah, ada tak situasi dia macam ni? Okey, aku nak buat filem lah, tapi filem ni aku harap orang tak sukalah. Besok keluar wayang. Ada tak macam tu? Kita buat video, kita Tak buat ada. konten untuk orang benci. Mana ada orang Tak ada kan? Tak ada kan? Kita buat video untuk hiburkan orang, untuk bagi ilmu dekat Tak orang, sangka. nak share pandangan kita. Kita buat video untuk tontonan orang. Kita harap orang suka. Jadi kita kena belah buat benda yang menyenangkan hati orang. Orang kutuk ke, orang apa ke, belakang cerita. Hukum prank dalam Islam. Gurauan tak salah. Tapi jangan melampau lah. Itu je. Yang berunsurkan macam maybe set ke apa. dia bila benda tu menyakiti hati orang, melampau lah. Walaupun bagi kita, okey. Bagi kita, kita tengok dekat Indon punya video, okey lah ni. Orang suka je, view banyak. Tak tentu lagi orang Malaysia boleh terima. Jadi, kena berpada-pada. Kau boleh buat survey dulu, boleh buat research dulu, apa semualah. Jujur, aku cakap, aku pun menyampah lah. Tengok kau punya video prank tu. Serius lah, aku cakap memang Yang mana tak patut lah. escalator ke matchmaking? Dua-dua sekali. Dua-dua, Sebab kalau aku rasa, aku dekat tempat engkau, tiba-tiba kau panggil aku, kau cakap, ni dia nak jumpa you lah. Aku tumbuk engkau, serius. Kalau aku dekat situ lah. Sebab aku rasa macam, kenapa kau tiba-tiba nak ganggu aku? Kenapa tiba-tiba kau nak ganggu ketenteraman aku kan? Mana tahu tiba-tiba time tu aku tengah tunggu orang ke, aku dengan anak ke, tiba-tiba kau panggil aku, nampak macam satu benda yang penting. Sebab cara kau panggil orang tu sangat meyakinkan lah. Memang kejap. Ada ni kan. Sangat meyakinkan. Tiba-tiba pergi-pergi tengok, apa kau nak kenakan aku ni? Kalau dengan aku lah, aku tumbuk. Serius. Tapi Alhamdulillah kau tak kena dengan orang yang panas baran lah. Sebelum saya nak start, cuma- saya jujur ya bang. Sebelum saya nak start tu, saya berdoa dulu tau. Berdoa. Sebab saya mula-mula tu, boleh ni, insyaAllah. Doa dulu lah, agak jumpa yang orang yang okey, yang sporting lah, orang Malaysia ni. So, Alhamdulillah lah, dapat lah dalam 5-6 footage yang okey, saya edit, post. Dia, bila konten kita tu memang tak betul, kita tak boleh nak harapkan orang sporting bro. Tak boleh. Contohnya macam matchmaking tu. Tentu-tentu bukan budaya Islam, tentu-tentu bukan kita punya culture lah. Belum lagi yang acah-acah nak tumbuk tu. Memang bukan kita punya culture lah. Ada banyak lagi, serius. Kalau kau very into orang kata prank ke, social experiment ke, banyak lagi yang kelakar, yang menghiburkan, tapi bila orang tengok pun dia macam, best lah. Ikut Malaysia lah. Kau jangan jadikan orang macam mana? Kau jangan kenakan orang. Tapi bila kau melibatkan orang, betul, benda ni serius boleh jadi kes polis. Sebab aku punya IG ni ramai polis, kawan-kawan aku lah. Memang betul, benda ni dah kira mengganggu ketenteraman. Kalau orang tu tak rela, dia boleh buat report polis. Tapi baguslah yang 2 orang perempuan tu, dia serotok dengan kau dulu. Final say daripada aku,
jangan risau. Macam aku cakap tadi, semua orang buat silap. Maybe ini masa kau untuk buat silap lah. Supaya kau boleh belajar. Saya macam ni bang. Saya ambil dari sini, saya belajar daripada kesilapan dan jadikan sebagai pengajaran lah. InsyaAllah next content ni mesti ada plan lagi. Tapi yang rakyat Malaysia terima lah. Pada aku, kau ada telur lah. Kau terus pergi dekat balai, kau terus bagi kerjasama dekat polis. Sebab tu tak ada tiba-tiba, polis buru. Tak ada. Kalau tiba-tiba ada page cakap, polis buru Nizam Majid, itu semua tipu lah. Sebab lepas saya dah pergi polis tu, betul esok ada lagi keluar awan ni keluar, saya kena buru. Saya pun macam, jenayah Saya macam gelak sendiri lah. Macam, salah macam tu lah. Tapi saya berdoa lah, harap-harap tak adalah mangsa buat prank. Sebab saya dah deal dengan orang, saya dah minta maaf, saya minta izin apa semua nak masuk dalam YouTube apa semua. Cuma yang 2 perempuan dengan 1 lelaki tu je lah. Saya harap macam tu lah. Aku harap rakyat Malaysia pun maafkan kau juga. Aku harap kau terus maju jaya dengan bidang YouTube. Jujur aku cakap, kau pun tahu lah, kau pun dah 10,000 kan. Bukan senang nak buat konten. Betul bang. Pecah kepala otak. Kau cuba perbaikilah dari segi konten. Aku rasa kau secara personally tak ada masalah. Aku rasa kau orang yang hebat. Tengok daripada kau berani pergi balai, serah diri, bagi kerjasama kat polis tu pun aku dah respect kau dah. Contoh, macam kau buat ni budak panda teruja dapat barang impiannya. 406,000. Kan bagus tu. Boleh bagi inspirasi dekat orang. Kau cerita, kau share kau punya perjalanan sebagai food rider. Bagus tu, serius. Semoga kau akan come out dengan konten-konten yang lagi bagus lah. Lagi menghiburkan tanpa menyakiti hati orang lain, tanpa buat salah, insyaAllah. Okay, Mizan, thank you so much. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih bang. Sorry bang. Sorry semua yang mana yang salah, yang konsumpan tengok saya punya video. Terima kasih semua.